muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Boleh? Dia boleh zoom tu dekat kan? Boleh dekat kan? Boleh lah nanti technician so buat satu unit. Satu unit. Facebook Live. Masih ada FB tak? Masih ada FB sendiri? Ada? 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 Laman? Taman. Buat Masih punya lah. Masih punya FB, buat live lah. So, siapa yang ajar tu buat lah, ceramah ke apa ke. Jadi yang tak datang tu dapatlah tengok. Tapi jangan sengaja tak datang. Dia kata dah ada FB live, jadi tak payah datang lah kata. Kata jadi kita jangan jadi alasan lah benda tu kan. Yang kita buat FB live tu sesiapa yang memang tak dapat hadir, kan, berkeuzuran atau ada halangan yang memang tak dapat hadir lah. Jadi dia dapatlah tengok balik kan. Macam tu. Sebab benda tu bila kita dah FB live, kita dah finish, benda tu kekal dalam FB tu. Selagi tak delete, dia masih ada dalam tu. Selagi tak delete masih ada. Boleh tengok berpuluh kali tengok pun boleh. Gitu. 10 kali, 20 kali tengok pun tak apa. Okey. InsyaAllah. Jadi malam ini kita sambung kitab dia. Alhamdulillah. 185 syarah. 185 syarah iradah hari tu InsyaAllah. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulai yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habailahi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amati Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal kita. Kemudian Tuan Siak, kemudian pengerusi masjid, jantankuasa masjid, muslimin, muslimat yang Allah. Alhamdulillah kita panjatkan budi syukur kepada Taala kerana kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Kuliah tauhid Abdul Rajab ada sini? Ada. Mana Abdul Rajab? Siapa yang buka tahu bukan? Abdul Rajab. Imam pun tengok sambil mengajar pun, sambil belajar situ pun tengok juga tu kan. Insya-Allah. Baik. Tuan. Jangan zaman sekarang canggih. Okey, insya-Allah dilihat syarahannya tentang iradah hari itu. Iradah artinya mengkehendaki. Cuma di sini dia gelap sikit lah, gelap. Sini dia gelap. Saya tak pasti kenapa tempat ni gelap. Tempat lain sengaja kita buat LHB live juga terang benderang. Terang benderang tapi sini gelap. Saya tak tahu kenapa gelap. Tak tahu lah. Hati gelap. Okey, hati lain sikit lah. Hati berat sikit tu. Hati gelap. Muka gelap, hati terang tak apa. Muka gelap tapi hati terang. Okey. Kalau dua-dua gelap, parah. Baik, insya-Allah kita sambung tu. Iradah berarti mengenaki ataupun berkemahuan. Maksudnya Allah Taala bersifat dengan sifat iradah ialah bahawa Allah Taala menentukan segala yang baharu. Allah Taala menentukan segala benda yang baharu. Sama ada yang baharu itu ada atau tidak, sama ada untuk mengadakan ataupun mentiadakan. Mengadakan ataupun mentiadakan. Itu sebabnya sifat iradah ni sama macam
kudrah, dia ada sifat ta'alluq. Sifat ta'alluq. Apa makna ta'alluq? Talabul sifat amr zaid al-zat. Menuntut sifat akan pekerjaannya lebih ke atas zat. Jadi sifat iradah dan juga sifat kudrah dia ada dia punya ta'alluq dia. Itu yang tuan-tuan pernah dengar kan, ta'alluq orang kata suluhil qadim, ta'alluq qabdah, ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq qabdah, tanjizi hadis dan sebagainya kan. Okey, nanti kita akan masuk tuan-tuan di muka surat apa nanti kita akan jumpa tentang sifat-sifat yang ada ta'alluq. Contoh sifat kudrah dia ada ta'alluq lah. Muka surat 230 tu, kudrah dia ada ta'alluq suluhil qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis, kemudian ada ta'alluq qabdah. Kalau secara terperinci dia, kalau kudrah ni contohnya dia ada ta'alluq suluhil qadim, ta'alluq qabdah suluhil qadim, ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq qabdah tanjizi hadis, ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq qabdah tanjizi hadis, kemudian ta'alluq tanjizi hadis dan qabdah tanjizi hadis. Qabdah tanjizi hadis. Okey, situ ada berapa tu? Ada 8 ta'alluq lah. Tapi kalau secara ijmali dia ada 3 ta'alluq. Asalnya 2. Ada 2, lepas tu pecah ada 3 qabdah pula. Lepas tu kalau nak pincikan lagi dia ada 8 pula ta'alluq dia. Tuan-tuan boleh lihat di muka surat 230 dan 231 dan 232 lah. Kemudian begitu juga iradah. Iradah pun dia ada ta'alluq juga. Dia ada ta'alluq suluhil qadim, kemudian dia ada ta'alluq qadim, kemudian ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis. Tuan-tuan boleh tengok situ, nanti kita masuklah kat situ bab tu. Kan jauh lagi lah bab tu. InsyaAllah. Kerana sifat-sifat ta'alluq ni dia ada 6, ada 6 sifat ta'alluq. Yang tak ada ta'alluq ialah hayat saja. Hayat tak ada ta'alluq. Yang ada sifat ta'alluq ialah kudrat, iradat, ilmun, hayat tak masuk. Sama, basar, kalam. Ilmun, sama, basar dan kalam. Semua ada 6 sifat. Di mana 6 sifat ini terdapat dalam sifat ma'ani. 6 sifat ini mempunyai sifat ta'alluq. Apa ta'alluq itu? Menuntut sifat itu akan zat satu pekerjaan yang lebih ke atasnya. Maknanya zat itu tuan-tuan dia ada kerja tambahan dia. Ada kerja tambahan. Macam sifat dia duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada zat macam mana ada sifat? Kemudian zat tu pula dia ada pekerjaan yang lebih, pekerjaan tambahan bagi dia. Itu dikatakan sifat ta'alluq. Contohnya iradah, kudrat dan sebagainya. Kemudian kita lihat semula, masuk Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah ialah bahawa Allah Ta'ala menentukan segala yang baru, sama ada yang baru itu ada ataupun tak, sama ada untuk mengadakan ataupun mentiadakan sifat baru. Apabila disebut baharu itu, maka dia meliputi sekalian makhluk dan selain daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga disebut sebagai sekalian alam. Sekalian alam. Apa yang dikatakan alam tuan-tuan? Ma siwallah. Ma siwallah, benda yang selain daripada Allah Taala, maka itulah dikatakan sebagai alam. Dan alam ni pun banyak. Banyak alam ini. Kita ada alam janin, kita ada alam ruh, kita ada alam kata syahadah, alam dunia. Kemudian kita ada alam kubur, kita ada alam kata akhirat. Ada alam jabarut, alam malakut dan sebagainya. Hanya pembagian alam. Baik, kemudian kita lihat lagi. Apabila disebut alam, maka meliputi bermacam-macam alam. Yang disebutkan dalam kitab. Antaranya alam syahadah. Alam syahadah maksud alam nyata lah. Alam dunia ni alam nyata yang dapat kita lihat. Kemudian alam gaib. Kemudian ada alam barzah. Kemudian ada alam akhirat, alam jin, alam jamadat, alam haiwanan, alam jabalut, alam malakut dan sebagainya lah. So banyak-banyaklah pelbagai alam. Ada yang nyatakan sampai berpuluh ribu alam yang mana kita semua pun tak boleh nak jangkau lah alam-alam tersebut.
Itu semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala saja, tuan-tuan. Baik. Saya nak tengok tentang pembagian alam di sini. Okey. Saya ambil dalam kitab Arab. Mana? Alam. Baik, kalau sini dia kata alam tu ada 5, alam zat, kemudian alam sifat, alam malakut. Alam malakut yang terdiri daripada alam arwah, alam af'al, alam amri, alam rububiyah, alam ghaib, alam batin, kemudian alam mulki. Kalau alam mulki terdiri daripada alam syahadah, alam zahir, alam asar, alam khalqi, alam maksus. Kemudian alam nasud, pula ada alam nasud, okey, yang terdiri daripada kaunul jami', dan macam-macam lagi, tuan-tuan. Pembagian alam ni kita kalau belajar di sekolah rendah dulu, belajar ilmu alam dia. Pernah dengar kan? Belajar ilmu alam. Apa mana ilmu alam tu? Ilmu geografi. Sekarang tak panggil ilmu alam dah. Sekarang ni panggil geografi. Geografi. Itu alam tu lain, alam ke sekolah tu lain. Ni alam lain, tuan-tuan. Ni alam lain. Alam satu benda yang nampak, ada satu benda yang kadang-kadang kita pun tak nampak lah, tak boleh kita lihat benda itu. Semuanya itu berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala semata-mata lah, tuan-tuan. Baik, kalau lihat di sini dia kata okey, alam terbagi pada beberapa martabat. Dia kata antaranya alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam nasud. Alam nasud. Okey, alam lahud terdiri daripada alam nur, ataupun alam awalu syai'in khalaqallahu qabla kulli syai'in. Satu alam awal, alam yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Taala menciptakan sesuatu. Dia kata. Pertama alam lahud. Alam lahud bahawa alam nur, maka dikatakan sebagai alam nur. Wal maqamatin nuriyah, yang dan segala makam-makam nur. Wa hadzal alam awalu syai'in khalaqallahu qabla kulli syai'. Alam ini ialah awal-awal sesuatu yang dicipta oleh Allah Ta'ala sebelum dicipta akan sesuatu. Sebelum dicipta sesuatu, maka itulah dikatakan sebagai alam lahud ataupun alam nur. Alam nur, okay? Taib. Kemudian apa lagi? Okey, alam malakut al-bahwa al-ghaibun haza alam allazi hakamallahu anhu fi surah. Kalau alam malakut itulah alam yang gaib, yang mana alam tadi dihikayatkan Allah Taala dalam surah Ibrahim. So Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata wa kadzalika nara Ibrahim malakutus samawati wal ard wa la yakuna minal mukinin. Mukinin. Okey? Mana dalam Quran pun ada perkataan malakut ini. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakutus samawati wal ard wal yakuna minal mukinin, supaya dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang yakin kepada Allah SWT. Kemudian dalam surah Yasin pun ada perkataan malakut. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Waktu turja'un. Itu yang pada perkataan malakut, semana ada alam malakut. Kemudian kita ada alam nasud. Nasud bahawa alam mahsus. Alam mahsus, alamul mahsus, maksud alam yang boleh kita rasa dan boleh kita lihat dengan panca indera kita. Okey? Ma'a ma fihi minasy-syumus wal kawakib, dan serta sekali dengan matahari, dengan bintang-bintang dan sebagainya, kan? Dan juga segala kenderaan-kenderaan sayarat ni kenderaan lah, yang boleh kita gunakan untuk, kan, bergerak di antara daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Okey, itu kata alam malakut. Okey. Tadi apa tadi? Okey, kita ada alam lahud, alam jabarut, alam malakut. Okey, kalau jabarut mana? Alam jabarut. Okey. Okey, alam jabarut pula bahawa alam akli. Bahawa alamul akli,
Wal aqli huwa al-hamil li ruknil aiman al-ala bil arsil ladzi yanhaziru minhu sabilul fuyudat. Okey. Yang dikatakan alam jabarut tu ialah alam akal. Alam akal, akal fikiran kita lah. Itu dikatakan sebagai alam jabarut. Okey. Itulah antara yang saya dapat, saya petik daripada kita-kita Arab yang terdapat dalam internet. Internet banyak juga kita-kita Arab yang boleh kita search dan kita cari, yang boleh kita guna pakai lah. Tak semua benda dalam internet tu tak boleh pakai. Boleh kita tengoklah kitab-kitab yang terdapat dalam internet tu yang boleh kita guna pakai, boleh kita bawa dalam pengajian kita, insya-Allah. Baik, itu alam jarub, alam malakut dan sebagainya. Kemudian hakikat sifat iradah itu ialah qadim lagi azali. Okey. Hakikat sifat iradah itu ialah qadim lagi azali dan berdiri atas zat Allah Subhanahu wa taala. Dan harus pada Allah Ta'ala untuk mengadakan atau mentiadakan sesuatu perkara itu. Dan wajib bagi kita untuk menetapkan bahawa setiap kejadian yang berlaku itu adalah kehendak dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang. Jadi mana sifat iradah ni biasanya ialah sifat menentukan. Sesuai Allah Taala sebut dalam Quran, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Taala memperbuat apa yang dikehendaki. Okey. Kemudian sifat iradat juga berkait juga dengan sifat iradat. Sifat iradat juga berkait dengan sifat ilmun. Sifat ilmun juga berkait dengan sifat hayat. Kalau tidak ada hayat, macam mana ada ilmun? Kalau tidak ada ilmun, macam mana ada kudrah? Kalau tidak ada kudrah, macam mana ada iradah? Macam mana ada iradah? So mana sifat ini, macam saya jelaskan dulu, 4 sifat ini ialah sifat yang lazim melazimi di antara satu sama lain. So mana kalau nak tembus, nak lulus sesuatu iradah tadi, maknanya 3 yang ni akan berkait dengan sifat iradah. Kemudian, dan wajib bagi kita untuk mentingkatkan bahawa setiap kejadian yang berlaku itu adalah kehendak dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia ada usaha dan ikhtiar. Kalau tidak ada usaha dan ikhtiar, ini namanya golongan Jabariyah. Kalau ada usaha dan ikhtiar pula, tak ada bergantung dengan Allah, ini namanya golongan Qadariyah. Qadariyah. Kita duduk tengah-tengah antara Qadariyah dengan Jabariyah. Mana ada usaha juga daripada kita. Kalau tengok pada sifat yang kata fahaman Qadariyah, dia ada usaha. Okey, kita ambil sedikit daripada Qadariyah itu. Mana ada usaha. Kemudian Jabariyah. Jabariyah kita ambil sikitlah. Jadi kita duduk tengah-tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Itu dikatakan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau terlampau sangat, terlampau tangat ke usaha pula, tak ada ikatan dengan Allah Ta'ala, itu namanya Qadariyah. Ataupun serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala tanpa ada usaha pada kita, sikit pun tak ada usaha, ini namanya golongan Jabariyah pula. Gitu. Baik, kemudian manusia tidak punya daya upaya melainkan apa yang Allah Ta'ala menghendaki. Cuma sebagai adab, kita katakan bahawa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang baik itu datangnya daripada kelemahan diri kita sendiri. Ini antara adab kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun hakikat sebenarnya kejadian itu adalah daripada Allah. Benda baik dan buruk pun asalnya daripada Allah Ta'ala juga, hakikat Nabi itu. Tetapi adab kita dengan Allah Ta'ala, kita tidak boleh menyandarkan sifat buruk kepada Allah. Walaupun hakikatnya, contohnya menjadikan babi. Siapa yang menjadikan babi? Allah juga. Benda buruk kan? Siapa yang menjadikan anjing? Allah Ta'ala juga. Siapa yang menciptakan kata sifat berzina? Berzina, laki-laki perempuan berzina. Siapa yang mencipta benda sifat itu? Allah Ta'ala juga kan? Minum arak pun sama juga. Okay? Kerana sesiapa yang melakukan benda yang keji tadi pun, kekuatannya pun daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala juga. Kita pinjam kekuatan daripada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala besok tidak akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan, yang ditanya itu siapa? Manusia itu sendiri yang ditanya. Baik, kemudian sebenarnya segala yang berlaku itu ada hikmahnya. Semuanya baik walaupun pada zahirnya kita nampak kurang baik.
Zahiriat kita nampak tu benda kurang baik. Contohnya dalam bab mencuri kan. Bab mencuri ni memanglah benda tak elok. Tapi di sebalik daripada mencuri tadi, maka wujudnya satu institusi polis. Polis lah. Polis pun macam-macam jenis polis tak? Jadi kalau tidak ada pencuri, mana ada polis? So siapa yang nak kerja jadi polis? Kan? Akan ramailah akan diberhentikan. Kenapa? Pencuri dah tak ada dah aman semua. Tak ada siapa yang nak pecah rumah, tak ada siapa yang nak buat benda-benda buruk, tak ada lah. Jadi tak adalah yang kerja polis, tak adalah puan kuasa semua tak ada. Habis kerja apa dia nak buat? Dia pun teman juga tu. Nak kerja apa Nak potong rotah tak ada. Kan? Nak potong rotah tak ada. Nak kata nak tanam padi, sawah pula tak ada. Nak berkebun, tanah pula tak ada. So nak buat apa? Temendung je lah. Semua dah aman. Tahu tak? Memang ada hikmah juga tu. Tapi kita jangan minta pencuri banyak. Kalau macam tu Ustaz, biarlah pencuri banyak, senang kita dapat kerja jadi polis gitu. Biarlah pencuri banyak sikit kan. Jadi kan banyaklah kerja-kerja kosong masuk untuk jadi polis gitu. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tahu tak? Tak boleh minta macam tu. Baik, semuanya baik walaupun pada zahirnya kita nampak kurang baik. Contohnya seorang mencuri, itu pada zahirnya memang jahat dan pencuri itu wajib dihukum. Tetapi pada hakikat kejahatan itu, tanpa sedar telah terbangun satu tamadun yang menjamin kehidupan manusia, iaitulah contohnya telah wujud institusi polis yang menjaga keamanan. Telah wujud penjara untuk dijalankan hukuman. Nampak? Penjara pun ada. Habis kalau pencuri tak ada, siapa nak kerja penjara? Tahu tak? Siapa nak kerja penjara? Penjara cuma tutup penjara tuan-tuan. Tapi hakikatnya penjara banyak. Kan? Dan ramai masalah-masalah dalam tu. Dan kebanyakan masalah tu tuan-tuan, orang mana? Muslim ke tak Muslim? Orang Melayu ke bukan Melayu? Majoriti orang Melayu lah, orang kita lah majoriti dalam tu. Masa lain tak banyak. Mahkamah untuk mendakwa orang yang bersalah dan sebagainya. Habis kalau tak ada pencuri, kan? So tak wujudlah mahkamah. Apa nak ada mahkamah? Apa nak kerja orang kata peguam, hakim, peguam bela, peguam cara lah macam-macam kan? Apa nak ada? Tutup je lah mahkamah, pencuri dah tak ada dah. Nampak? So maknanya ada hikmah ke situ lah. Kenapa Allah Ta'ala kan menjadikan seseorang itu kan dia ada sifat mencuri, merompak, kan buat benda-benda yang tak elok. Tak Yang sebenarnya tidak ada kebaikan jika tidak ada keburukan yang menjadi perbeza antara kebaikan itu. Bukanlah apabila kita memahami hakikat itu kita redha dengan kejahatan. Bukanlah apabila kita memahami akan situasi tadi, makna ada pencuri, ada pengaman kepada pencuri, ada mahkamah dan sebagainya, bukan makna kita redha terhadap sesuatu kejahatan dan biarkan kejahatan tuan-tuan berluasa. Kejahatan wajib ditentang. Tahu tak? Benda yang jahat, benda yang buruk wajiblah ditentang. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu lihat sesuatu kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kamu. Kalau tak mampu ubah dengan tangan, maka dengan lisan, dengan lidah kamu. Kalau tak mampu dengan lidah, maka dengan hati. Itulah yang dikatakan sebagai selemah-lemah iman. So maknanya bila suatu kejahatan kita nampak benda tu, wajiblah kita tentang dan kita basmi. Kalau tak ditentang nanti akan bertambah teruklah. Rosaklah masyarakat. Zina tidak ditentang, tidak dibasmi, zina akan banyaklah kejadian zina. LGBT tidak ditentang. Tahu tak? Kan sebut itu isu-isu LGBT kan. Kalau LGBT tak ditentang, apa terjadi tuan-tuan? Lagi teruklah. Lagi teruk. Ada? Baru ni ada satu video dalam satu majlis perkahwinan kan. Apa tak? Ada seorang perempuan tu dia main lagi, dia menari depan tetamu tu. Nauzubillah min zalik tuan-tuan. Tak tahu nak cakap. Kita tak? Kita ada tengok, mungkin kita pernah tengok, ada tengok video tu lah.
Saya pun tengok ya macam nak termuntah tengok. Dengan pakaian dia kan, dengan pakaian begitu seksi dia, dengan dadah harat sana semua kan. Dia pondan pondan. Tak tahulah bapuk mana sebagainya diundang dalam majlis tu. Lepas tu dengan tarian yang menggairahkan dan sebagainya. Tak tahulah siapa yang hadir dalam majlis tu, tak tahulah macam mana. Kalau Imam Rajab hadir dalam majlis parah lah Imam Rajab. Terangkit kopiah dengan cermin mata. Memang teruk lah. Tak tahulah video tu masih ada atau tidak, saya tak tahu. Tapi saya ada tengok lah tu. Dia orang post dekat dalam FB kan. Nauzubillah tu tak tahu nak cakap apa. Memang teruk lah kan. Memanglah orang kata kita menghadiri orang kata jemputan daripada orang yang mengadakan yang majlis kan wajar kita pergi. Apalagi kalau dia orang seorang yang baik, kita pergi. Tapi kalau dah bercampur benda-benda macam tu, dah tak wajib pergi dah tuan-tuan. Patah balik lah. Kalau dah nampak macam tu patah balik lah tuan. Kalau boleh kita tegur lah. Baik, kemudian cuma kita kena faham, kita menentang kejahatan itu adalah kerana perintah Allah Ta'ala, bukan berdasarkan kemarahan dan juga nafsu semata-mata. Jadi apabila suatu kemungkaran, kemaksiatan yang kita nampak berlaku, semana wajiblah kita cegah. Kalau tak kita cegah, sudah tentu bala bencana akan datang, musibah akan datang. Sebagaimana yang berlaku di Palu gitu kan. Di Palu, memang di Palu betul lah. Tengoklah macam mana keadaan kan, dengan tsunami tu, dengan bumi yang kata yang dibalik-balikkan tu kan, di bumi yang dibalik-balikkan tu, diangkat kata dibalik lagi, dia angkat kata dibalik lagi kan. Nauzubillah. Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sampaikan tak pastilah berapa yang tertimbus dalam tu, tak pasti berapa banyaklah, ribu jugalah kata yang tertimbus di dalam tanah tu. Itulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Allah Taala kalau murka sekelip mata saja tuan-tuan boleh ditarik segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya apabila sesuatu kemungkaran berlaku, naklah kita cegahlah sebaik mungkinlah. Baik, kemudian segala yang berlaku itu adalah kerana Allah Taala yang Maha Kuasa Kaya, dan kita kena faham bahawa setiap kejahatan itu akan dibalas sama ada di dunia ataupun akhirat. Kerana itu adalah undang-undang ataupun peraturan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Okey, dia dalam dunia mesti ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, sama macam dalam hutan. Dalam hutan mana ada undang-undang? Kalau dalam hutan tu biasanya yang berkuasa binatang yang paling ganas, binatang yang paling gagah dalam hutan, dia lah akan berkuasa. Yang kocik-kocik ni semua disapu, dimakan oleh binatang yang paling besar. Betul tak? Tapi bila binatang dah besar tu dah mati, siapa yang makan dia pula? Ulat lah yang makan. Binatang kecil pula yang akan mencincang-cincang daging dia. Daging dia. Kerana setiap binatang tuan-tuan, dia ada tahap umur dia. Kita pun betul juga, kita ada tahap umur kita. Sampai masanya kita akan mati. Binatang pun je juga. Kalau dalam hutan contoh ada, biasanya kalau kumpulan sekawan singa tu, biasanya ada satu singa yang jantan yang dominan lah. Satu singa jantan yang dominan, yang mengawal segala singa-singa betina di bawah kan. Singa-singa betina. Tapi banyak mana, lama mana dia boleh bertahan. Nampak? Lama mana dia boleh bertahan. Kalau tuan-tuan lihatlah dalam National Geographic kan. Akhirnya tuan-tuan, sampai satu tahap dan masa, akhirnya jantan yang dominan tu, akhirnya dia pun menjadi tua. Dia pun jadi lemah. Bila dah tua dan lemah, jadi jantan yang baru pula akan apa? Tibai dia kan. Tibai dia, pelasah dia. Kan? Tu yang kadang-kadang tengok. Kadang-kadang kita pun sedih juga tengok tuan-tuan. Sedih kadang tadi kan. Tapi itulah hakikat binatang tu macam mana. Kehidupan dia begitu. Tapi kita jangan ikut perangai binatang. Jangan ikut perangai binatang. Binatang memang ada keadaan dia begitu. Tak? Binatang dia tak ada cara lain untuk hidup. Mereka hanya menggunakan mulut, kemudian tangan mereka, kaki mereka untuk menangkap mangsa. Tahu tak? Dia tak ada
benda lain yang boleh kita digunakan. Kalau kita pelbagai kelengkapan yang kita boleh gunakan dalam kehidupan ini. Memang manusia ni Allah Ta'ala jadikan lebih dia punya tinggi darjatnya berlain melebihi daripada binatang tu. Baik, seterusnya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dia kata, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan amalan walaupun sebesar zarah kebaikan tadi, yarah mana akan diperlihatkan. Yarah mana akan diperlihatkan. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan keburukan walaupun sebesar zarah, nescaya dia juga akan diperlihatkan segala kebaikan dan keburukan yang telah pun dia lakukan tadi, tuan-tuan. Nampak tak? Sebenarnya kita tak boleh lari lah. Tak boleh lari apa yang kita telah lakukan. Walaupun begitu, tuan-tuan, kita mesti ingat bahawa manusia itu mempunyai bahagiannya di dunia. Artinya manusia mempunyai peluang dan yang telah Allah Ta'ala peruntukkan dunia. Sesuai Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada engkau, mana keselamatan kampung akhirat, dan jangan kamu lupa bahagian ataupun nasib engkau daripada bahagian di dunia ini. Okay? Jangan kamu lupakan bahagian kamu. Tetapi kamu kena tahu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, ma indakum yanfazu wa ma indallah baqin. Apa saja benda yang ada pada kamu itu dia akan musnah. Ma indakum yanfazu. Apa yang ada pada kamu dia akan musnah. Wa ma indallah baqin. Apa yang ada pada Allah Ta'ala itu kekal. Apa yang ada pada Allah Ta'ala kekal. Dan Nabi juga pernah bersabda, tuan-tuan, apabila mati anak Adam, maka berkatalah dua kumpulan. Mati anak Adam, maka berkatalah dua kumpulan. Kumpulan pertama itulah manusia. Manusia berkata, ma khalafa, apa yang dia telah tinggalkan. Ini ucapan yang dikeluarkan oleh manusia bila matinya seorang Adam. Kemudian berkata pula golongan para malaikat pula, ma qaddama, apa yang dia telah dahulukan. Mana apa yang dia dah amalkan, kebaikan-kebaikan apa dia. Itu yang diajukan persoalan oleh para malaikat. Malaikat-malaikat itu bertanya di antara sama lain. Malaikat-malaikat bertanya sama lain. Kemudian kalau manusia pun kan bertanya-tanya di antara sama lain. Kan apa yang harta-harta yang telah ditinggalkan oleh si mati. Kan? Berapa orang isteri yang telah ditinggalkan, berapa orang anak yang telah ditinggalkan, apa jawatan dan pangkat yang dia dah tinggalkan, berapa kereta yang dia tinggalkan, berapa motor yang dia tinggalkan, berapa rumah yang dia tinggalkan. Tak? Kalau sebelum ni jawatan pengurusi masjid, okey, jawatan tu akan ditinggalkan. Okey. Kalau sebelum ni jawatannya sebagai imam masjid, okey, jawatan tu akan ditinggalkan oleh si mati, akan diwarisi oleh orang lain pula, akan mewarisi jawatan tersebut. Tak? Ma qaddama dan ma khalafa. Jadi manusia akan bertanya ma khalafa, apa yang telah dia tinggalkan, sedangkan malaikat ma qaddama, apa yang telah dia dahulukan. Banyak mana amalan kebaikan yang dia telah lakukan, tuan-tuan. Nampak tak? Kalau tuan-tuan baca dalam satu kitab, tuan-tuan, kitab namanya kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umul akhirah, yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala. Tazkirah mana peringatan pada menyatakan tentang kelakuan orang yang telah meninggal dunia dan juga urusan-urusan akhirat. Di situ disebutkan bahawa apabila seorang itu, si hamba itu, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, waktu dia mati meninggal dunia, tuan-tuan, maka akan disambut oleh malaikat-malaikat. Dan roh orang yang mati itu pula dalam keadaan begitu wangi itu sekali. Wangi sangat, harum sangat. Kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, setelah para malaikat maut tadi mencabut nyawa dia, kemudian nyawa tadi dan disambut oleh para malaikat dan dibawa naik ke langit. Sampai pada langit pertama, malaikat pun bertanya.
malaikat yang menjaga langit bertanya, roh siapakah itu? Mereka kata roh si Fulan bin si Fulan. Wah, sangat harum, sangat wangi dia punya bau roh dia. Kemudian dibawa naik ke langit kedua, pun ditanya juga, roh siapakah ini? Roh si Fulan bin si Fulan. Dibawa lagi naik ke langit ketiga, keempat, sampai langit ketujuh. Kan semua para malaikat akan bertanya, roh siapakah ini? Kenapa? Kerana baunya sangat harum semerbak. Kerana rupanya hamba ni tadi banyak buat kebaikan dalam muka Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya roh tadi dibawa ke dalam Illiyin. Illiyin mana syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditempatkan di sanalah. Tuan-tuan, berbanding pula tentang roh orang kafir ataupun orang ahli maksiat yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Roh mereka itu dicabut dengan digentap macam tu, digentaplah. Digentap. Kerana orang yang mati ni sebenarnya bersangatan sakit, tuan-tuan. Sangat sakit. Malahan dalam kitab tu juga ada disebutkan bahawa kan seorang hamba itu apabila dicabut rohnya oleh malaikat, dia merupakan seperti melapah kulit ataupun daging binatang yang masih hidup. Melapah kulit binatang yang masih hidup. Okey, ataupun membakar binatang yang masih hidup di atas unggun api. Macam mana keadaan sakit itu? Itulah ibaratnya apabila roh itu dikeluarkan daripada batang tubuh hamba Allah Subhanahu Wa Taala tu. Apalagi kalau orang tu tuan-tuan memang ahli maksiat dan muka kepada Allah Taala. Jadi malaikat tu dia akan gentap dengan besi tu, tarikkan besi tu keluar. Diperumpakan seperti menggentap satu benda yang dalam kapas. Sudah tentu kapas tu sikit sebanyak dia akan sekali mengikutlah dengan benda tadi. Itulah ibarat dia. Dan bau roh orang yang mati dalam keadaan kata kafir ataupun engkau Allah ni, bau dia sangat busuk. Bau dia sangat busuk. Malaikat semua tutup hidung lah kerana baunya sangat busuk, kerana dia banyak melakukan benda-benda mungkar. Kemudian dibawa ke langit yang pertama. Sampai ke langit pertama, para malaikat mau tanya, "Nur, siapakah ini?" Inilah roh si Fulan bin si Fulan. Kan? Tapi pintu langit ditutup oleh malaikat tadi. Malaikat tidak membenarkan roh tadi di bawah langit. Kena ke langit yang kedua, ketiga, sampailah ke langit yang ketujuh tak dibenarkan. Terus roh tadi dicampakkan ke dalam sijin. Sijin mana neraka sijin. Itu dicampakkan ke sana. Dan dibalas dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perbezaanlah yang ketara antara orang yang beriman dan tidak beriman, orang yang maksiat dan juga bukan ahli maksiat, tuan-tuan. Masih syak dah? Nak azan ke nak terus? Terus okey, terus dah. Boleh Secara umum, ayat ini menunjukkan bahawa manusia itu perlu menyiapkan dirinya sejak dari dunia ini untuk keselamatan di akhirat. Juga ada nasibnya di dunia ini, sama ada di bidang ilmu pengetahuan, di bidang rezeki, makan minum, pakaiannya, rumah tangga, anak isteri dan lain-lain lagi, tuan-tuan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak di azali lagi. Allah Ta'ala dah tentukan dah di azali lagi macam mana kehidupan kita ketika hidup dalam dunia. Malahan dalam hadis menyebutkan, tuan-tuan, yang mana ketika keadaan janin itu dalam keadaan nutfah, 40 hari dalam keadaan nutfah, kemudian berubah 40 hari dalam keadaan alaqah, kemudian berubah 40 hari dalam keadaan mudghah, segumpal daging. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala tu sama ada kita nak meneruskan kehidupan dia atau tidak. Kalau Allah Ta'ala kata, saya nak hamba ni, janin ni teruskan kehidupan dia. Bila teruskan kehidupannya, baru ditiupkan roh pada janin dalam kata perut seorang ibu lah. Ditiupkan roh. Lepas ditiupkan roh, maka dinyatakan pula tentang bagaimana kehidupan dalam dunia nanti. Sa'idan atau syakiyan, sama ada bahagia ataupun tak bahagia. Aina ajal, di manakah ajal dia? Bagaimana rezeki dia? Semua yang telah pun ditulis waktu hamba tadi di alam rahim lagi dah.
Dalam alam ibu, perut ibu dia dah tentukan macam tu. Cuma bila lahir ke dunia, manusia ada usaha dan ikhtiar. Ada usaha dan ikhtiar. Tak boleh kita serahkan bulat-bulat macam tu. Baik, kemudian tetapi perlulah kita ingat bahawa nasib ini pula tak boleh kita sandarkan semata-mata kepada ketentuan Allah. Sebaliknya kita perlu berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan bersungguh-sungguh serta berjuang ke arah untuk mencapainya. Okay? Berjuang ke arah untuk mencapainya. So, maknanya kalau nak capai sesuatu, mestilah berjuang. Kalau seorang tu contohnya dia berminat dengan seorang gadis, lelaki minat dengan seorang. Okay? Kalau dia nak berkahwin dengan dia, apa yang dia kena buat? Hantar wakil, merisik, tu tak? Tak boleh duduk diam macam tu je. Mestilah dia menyatakan hasrat dan juga hati dia. Menyatakan hasrat dan juga hati dia. Betul juga kalau seorang tu nak menceburi bidang-bidang pekerjaan, dia nak mendapatkan satu pekerjaan yang baik, so dia kena usaha lah untuk dapatkan pekerjaan tersebut. Tapi jangan menipu kan. Jangan menipu. Kalau nak berkahwin tambah seorang lagi janganlah menipu, sebab ada yang menipu. Baru ni pun ada yang menipu kan. Dalam borang tu dia kata dia duda. Dia dah baca, takkan dia tak baca bawah tu. Kalau seandainya kan berbohong, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dalam spim tu kan ada tulis benda tu. Takkan dia tak baca. Kan? Tapi dia suruh itu dia duda. Sedangkan dia masih ada isteri lagi. Masih ada isteri. Kan? Dan dia dah kahwin pun. Tak macam mana boleh terlepas. Tapi waktu nak print sijil, nak print kad, kita dapat tulis lah rupa-rupanya dia berbohong. Dia telah berbohong. Dia menyatakan dia duda. Sepatutnya dia kena mohon mahkamah. Bukan mana kita nak halang dia. Tak ada nak halang nak poligami, pulanglah ada. Kemampu nak poligami, tapi lah ikutlah prosedur dia. Ikut peraturan dia. Kau nak pergi mahkamah, mohon mahkamah. Tapi dia tak nak mohon mahkamah, tapi dia berbohong dalam permohonan itu. Dia kata dia duda. Perempuan yang ketiga dia kahwin ni, dia mana ada tiga lah. Asalnya dia berkahwin dengan perempuan pertama, lepas tu dia bercerai. Kemudian berkahwin dengan perempuan kedua, tapi tidak bercerai. Kemudian memohon berkahwin untuk perempuan yang ketiga dengan status duda. Kemudian dia pakai sijil cerai dengan isteri yang pertama. Dia pakai sijil cerai isteri yang pertama. Kan cendekia nama kan? Cendekia nama tu. Kalau kau nak, kita bukan nak menghalang, kita tidak menghalang dan kita menggalakkan. Kita menggalakkan benda tu. Kalau ada kemampuan menggalakkan, okey, cuma ikut saluran lah. Ikutlah saluran, pergilah mahkamah, mohonlah mahkamah. Tapi kalau kamu menyatakan dalam borang itu, dalam spim, kamu menyatakan kamu duda sedangkan kamu masih ada isteri yang belum diceraikan, jadi kira dah berbohong lah. Tahu tak? Dah berbohong lah. Dan boleh diambil tindakan mahkamah. Macam tu. Tapi tuan-tuan jangan cuba pandai-pandai ya. Okey. Kalau macam tu bolehlah saya mohon Ustaz, saya nyatakan saya duda dalam tu. Kita boleh trace. Kita banyak step. Kita sesuatu borang itu kita nak luluskan, nak keluarkan sijil nikah tu, kita banyak dia punya step-step dia. Banyak akan pegawai akan tapis. Pegawai 1, pegawai 2, 3 banyak yang menapis dia lah. Imam Rajab pun menapis juga. Macam tu kan. Ni betul tak ni kan? Tu sebabnya ahli qaryah kita, kalau dia nak berkahwin lah, kita tanya dia betul-betul, kau ni betul-betul ke bujang ke tak bujang? Kau ada isteri ke tak ada isteri? Tanya dia betul-betul. Face to face lah tanya. Kalau dah ada isteri, okey, ikut saluran yang betul. Kalau tak ada isteri, okey lah, bujang kan. Oh lah cara bujang, tu je lah. Boleh? Macam mana konal situ dia tu. Sikit lagi kita habiskan. Sikit lagi. Begitu juga kita perlu berusaha menjauhi apa sahaja larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya manusia itu wajib berusaha melakukan diri, mengelakkan dirinya daripada berbuat kejahatan dan juga maksiat. Inilah yang dikatakan sunatullah atau peraturan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk menjamin manusia mencapai kejayaan di dunia dan juga
di akhirat. Kemudian setiap apa yang kita nak lakukan itu mestilah di atas landasan syariat. Dengan demikian apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Betul tak? Kalau kita buat sesuatu tu di atas landasan syariat, insya-Allah semuanya menjadi ibadah. Okey? Kalau nak kirakan tuan-tuan, kalau kita nak kirakan solat saja kita katakan sebagai ibadah, ataupun kita sembahyang sunat saja ibadah, sebenarnya pun tak betul juga. Kerana ibadah ni sebenarnya luas sebenarnya. Kerana ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Ibadah khusus mana tuan-tuan? Solat, puasa, zakat, haji. Okey? Apa lagi? Sembahyang sunat, baca Quran. Apa lagi? Selawat. Itu semua dikatakan ibadah khusus. Apa ibadah umum mana tuan? Yang selain daripada tu. Kita kerja tu, pergi kerja. Kerja tu pun ibadah khusus. Tapi dengan syarat kita buat kerja tu ibadah. Tahu tak? Kalau nak kirakan tuan-tuan, kalau kita nak kirakan ibadah tu hanya ibadah khusus saja, banyak mana sangatlah ibadah khusus tu. Tak banyak pun. Nampak tak? Tu sebabnya bila kita pergi bekerja, apa saja bidang pekerjaan kita buat di luar sana, mestilah kita niat ibadah, barulah ada pahala. Nampak? Bidah lain lagi. Kita ingat pakai tudung. Pakai tudung pun bukan saja di atas landasan syariat. Memang syariat suruh pakai tudung, perempuanlah. Tapi kita kena niat bila pakai tudung tu ibadah. Tahu tak? Maka kita akan berpahala sepanjang hari tu. Contohlah kalau perempuan dia pakai tudung daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Daripada pagi dia pakai tudung, dia pergi kerja, sampailah balik kerja kan dia pakai tudung. Masuklah rumah kan baru buka balik lah. So berapa lama tuan-tuan dia beribadah tu? Banyak kan lama di ibadah tu. Tapi dengan syarat dia niat itu untuk ibadah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh dapat pahala. Untung perempuan pakai tudung. Tapi tuan-tuan lelaki pula janganlah pakai tudung Ustaz. Saya nak pakai tudung lah. Kerana saya nak ibadah sepanjang masa. Macam perempuan ibadah sepanjang masa. Perempuan lain, lelaki-lelaki lah lain. Betul tak? Jadi orang yang ada iman dan takwa, mereka tak akan rasa benda tu berat tuan-tuan. Tudung ni tak berat pada dia. Tapi kalau ada orang yang kata tak ada iman dan takwa, hati koring tuan-tuan, kan tudung tu bukannya borek bona pun, tapi dia rasakan tudung tu macam borek bona. Macam bawa satu bebanan yang begitu besar. Pikul bebanan berat sangatlah. Tak mampu dia nak pakai. Tu dia buat alasan macam-macam tu. Dia buat alasan macam-macam. Oleh itu syariatlah yang menjadi jalan untuk kita tempuh. Syariatlah menjadi petunjuk pada kita, bukannya hawa nafsu ataupun akal. Walaupun niat kita betul untuk mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau jalan yang kita pilih itu bukan jalan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jalan yang mengikut akal semata-mata dan mengikut hawa nafsu, maka usaha kita itu tidak sampai kepada matlamatnya, iaitu untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala serta menjadi ibadah kepadanya tuan-tuan. Wallahu alam. Sampai situlah pembahasannya. Insya-Allah akan datang kita masuk dalil pula. So kita ada kuliah sekali lagi rasanya sebelum Ramadan ni. Betul tak? Mana ada satu kitab lagi. Lepas tu besok kita tutup untuk Ramadan lah. Macam tu. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Kan Nabi Khidir dan Nabi Musa tu ada kisah dia kan. Nabi Khidir. Nabi Khidir tu alam apa? Nabi Khidir tu alam apa? Saya tak tahu alam apa. Kau alam apa? Yang boleh nampak akan datang. Khilaf ulama lah berkenaan Nabi Khidir ni sama ada masih hidup ataupun tidak. Tidak dapat dipastikan lah. Ada menyatakan, ada separuh kitab dikatakan masih hidup. Ada separuh kitab pula menyatakan mustahil lah. Mustahil pula umur Nabi Khidir terlampau panjang. Kalau seandainya dia masih hidup, sudah tentu dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hujahnya lah. Tetapi sebenarnya kita pun tak perlu sangatlah tahu benda tu.
Nabi Khidir ni sama hidup ataupun masih belum hidup. Hakikatnya memanglah ada pertemuan dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi tu. Di pertemuan antara dua laut. Pertemuan dua laut. Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa pula ditemani dengan Nabi Yusa' bin Nun. Nabi Yusa' bin Nun. Dia beri teman kepada Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Khidir di antara pertemuan dulu. Dah panjanglah cerita tu. Itu semua dalam Quran tuan. Cuma hakikatnya masih hidup atau tidak tu wallah alam lah, kita tak dapat lah pastikanlah. Kalau masih hidup, alhamdulillah lah, mungkin tuan-tuan boleh dapat sesuatu daripada dia. Betul tak? Tapi kalau tak, dah mati pun kan bukan dalam ilmu kita, itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala tu jelah. Wallah alam lah, tu saja dapat dijawapan. Ada yang menyatakan rijalul ghaib. Ada yang menyatakan Nabi Khidir tu dikatakan rijalul ghaib istilahnya. Rijal mana lelaki yang ghaib. Itu ada istilah lah yang orang ulama menyebutkan rijalul ghaib, lelaki yang ghaib yang boleh berada di mana-mana tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Okey, bis. Okey, bis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ijma'na hadza jama'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.